Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita ingin menyusuri kepada surah-surah juz amma daripada juz yang ke-30 untuk sama-sama kita nikmati hidayah, untuk kita fahami hidayah agar hidayah ini memimpin kita nun sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz Safas ya. Alhamdulillah Ustaz. Allahu Akbar. Safas. Surah hari ini Safas surah yang subhanallah dekat sangat dengan Ustaz Fas. Masya-Allah. Safas baru balik daripada haji kan? Ya. Subhanallah. Hadzal baladil amin. Oh, subhanallah. Ya, jadi memang surah yang rasanya ramai yang menghafal. Betul. Ya, di kalangan tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di pejabat pada hari ini. Kita doakan agar kita terus dipimpin Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan ilmu, ditambahkan keberkatan. Doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sama-sama kita lihat apakah ringkasan sinopsis bagi halaman 597, iaitu pada surah yang ke-95 kita akan melihat 8 ayat daripada surah At-Tin. Surah At-Tin, surah yang ke-95, di mana Allah bersumpah kepada 3 lokasi, 3 tempat. Bagaimana Allah menjelaskan satu topik penting tentang penciptaan manusia sebaik-baiknya dan balasan serta kehakiman Allah yang amat adil. Itu daripada surah At-Tin, dan seterusnya kita akan membaca daripada wahyu pertama surah Al-Alaq, iaitu surah yang ke-96 mengandungi 19 ayat. Daripada ayat pertama hingga ayat yang ke-8 melihat kepada hikmah penciptaan manusia serta diajarkan untuk membaca dan menulis, diikuti ancaman bagi mereka yang melampau batas dan tugas malaikat Zabaniyah yang menjaga kepada satu tempat di akhirat nanti untuk kita sama-sama waspadai. Mari sama-sama kita baca dahulu surah At-Tin memulakan sesi kita pada hari ini. Kita ingin melihat apakah potensi yang ada pada setiap daripada kita. Bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Rabb. Ibu ayah, ayah, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar? Alhamdulillah hari ini kita bersua, kita menyambung bacaan dan juga pengajian kita di akhir-akhir juzuk yang ke-30 atau juzuk amma ini, dan hari ini kita berada di dua surah yang kita nak belajar dan kita nak baca, surah At-Tin dan juga surah Al-Alaq. Subhanallah. Jadi untuk yang pertama ini saya nak mengajak ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat Al-Quran semuanya, untuk kita sama-sama membaca dan sama-sama kita gemakan surah At-Tin, surah At-Tin.
surah At-Tin yang kita selalu baca seperti kata Ustaz Fazal tadi kadang-kadang ayat yang ke 6 tu kadang-kadang tertukar kan, illal ladina amanu wa amilus solihat kan, masuk surah Al-Asr, masuk surah Al-Asr kan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, subhanallah azim kan, ataupun yang Al-Asr masuk sini kan, illal ladina amanu wa amilus solihat kan, falahum ajrun ghairu mamnun. Patutnya wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu adalah pengalaman-pengalaman ataupun kita kata cabaran-cabaran dalam kita baca Al-Quran, khususnya kalau menjadi imam lah. Kalau kita jadi imam, kalau baca Al-Quran tengok insya-Allah selamat. Jadi kita nak baca tuan-tuan dan puan-puan surah At-Tin ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Kita nak cuba dengan bacaan murattal bayati. Kita cuba dah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 daripada surah At-Tin. Terima kasih Ustaz membacakan surah ni biasa kita dengar ya, dan kita nak melihat apakah isi kandungannya serba sedikit ya, untuk kita sama-sama memaknai surah yang biasa kita hafal, yang biasa dibacakan oleh imam pada waktu maghrib, mungkin waktu isya ataupun pada waktu subuh. Baik, apabila kita melihat pada surah At-Tin yang hadir selepas surah Al-Insyirah ya, yang kita sudah pun lihat pada hari semalam, bercakap tentang surah Al-Insyirah berkaitan dengan apabila sudah pun selesai satu perkara ya, projek kebaikan, maka kita teruskan lagi membuat projek-projek ataupun aktiviti-aktiviti kebaikan, dan kita buat perkara tersebut adalah untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maksudnya, jadi bila kita melihat pada surah tersebut masuk kepada surah At-Tin, apa tanasub ataupun kaitannya? Allah bersumpah dengan 3 lokasi. Subhanallah. 3 lokasi ya. Di sebalik 3 lokasi ini adalah orang-orang yang bila dia ada buat kebaikan Ustaz ya, mereka ini habis kebaikan dia akan ikuti lagi dengan kebaikan, dan mereka buat kebaikan itu adalah untuk mencari
Allah Subhanahu Wa Taala. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Siapakah mereka? Yang pertama, Allah bersumpah dengan lokasi individu ini, iaitu wattini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Ya, perbincangan ulama bahawa tin dan zaitun ini, kalau tin banyak tumbuh ataupun hadir di kawasan judi Ustaz ya, tempat Nabi Nuh berlabuh, dan wazaitun ini adalah buah zaitun yang banyak tumbuh di kawasan Baitul Maqdis, iaitu tempat Nabi Isa turun ataupun bersama ya dalam perjuangannya. Jadi bila melihat pada watini wazaitun, ia melambangkan lokasi manusia yang amat mencari redha Allah, iaitu Nabi Nuh dan juga Nabi Isa alaihissalam, diikuti pada waturi sinin, demi gunung Sinai, tempat lokasi pertemuan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapakah lagi insan yang memang wa ila rabbika farghab itu ya, iaitu wa ila rabbika farghab, selalu mencari keredaan Allah, membuat pelbagai amal terus menerus dalam hidup mereka. Itulah Nabi Musa yang diwakili oleh lokasi waturi sinin ya. Dan seterusnya siapa? Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman. Sudah tentunya kita maklum ini adalah lokasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kaitan di antara surah Al-Insyirah. Katakanlah imam baca rakaat pertama surah Al-Insyirah, rakaat kedua surah At-Tin, dia lebih baik ikut turutan Ustaz ya. Pasal kalau dia terbalik tu, satu dia macam terbaliklah baca ayatnya, mula-mula baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian kita baca pula alaisallahu biahkamil hakimin rakaat kedua, macam pelik pula kan ya. Jadi dari segi turutannya, tetapi tanasub ataupun kaitannya bahawa mesej Allah daripada surah Al-Fatihah itu berkait dengan surah Al-Baqarah, Al-Baqarah berkait dengan surah Ali Imran, berkait dengan surah An-Nisa, berkait dengan surah Al-Maidah, surah Al-Insyirah berkait dengan surah At-Tin, di mana Allah bersumpah dengan 3 lokasi ini kerana nak membawakan jawabul qasam, jawapan kepada sumpah yang disampaikan pada 3 ayat ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia ini dengan sebaik-baik kejadian. Taqwim ya, ahsan sebaik-baik, taqwim ini dalam bentuk yang amat baik. Jadi apa kaitan dengan ayat 1 2 3? Bila melihat kepada 1 2 3 lokasi tadi, wujudnya insan yang benar-benar diciptakan sebaik-baik kejadian, dan mereka bukan sekadar baik tetapi mereka memperjuangkan kebaikan agar mana manusia yang terlupa ataupun lalai dalam kehidupannya, merekalah yang memanggil balik. Nabi Nuh memanggil balik kaumnya, Nabi Isa memanggil kaumnya, Nabi Musa memanggil kaumnya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil seluruh umat agar berada pada ahsani taqwim. Bercakap tentang ahsani taqwim ini Ustaz ya, ada orang kata bahawa betul ke Allah jadikan sebaik-baik kejadian? Pasal ada golongan OKU kan, ada golongan, ada di kalangan peminat Quran Time kita Ustaz ya, yang melihat menonton Quran Time ni setiap hari, dan dia menaip ya, beliau menaip di telefon ni menggunakan hidung. Allahu akbar, menggunakan hidung. Kita doakanlah ada kesempatan nanti Ustaz ya, kalau kita dapat bertemu satu hari nanti. Tetapi bila dimaklumkan begitu, kita rasakan ada orang bersoalkan, ini kata Allah fi ahsani taqwim, tapi mengapa ada orang yang tidak boleh menggunakan tangan, yang tak boleh menggunakan kaki, ada orang yang mungkin kena potong kaki dan sebagainya, ada yang lahir sebagai autism. Di dalam ayat ini sebenarnya yang dimaklumkan fi ahsani taqwim ini bukan sekadar fizikal, tetapi dari segi roh yang telah ditiupkan daripada Allah Subhanahu taala, ditiupkan kepada setiap insan manusia, yang disampaikan pada surah As-Sajdah ayat 32 sebelum ini kita dah baca Ustaz ya. Maka pada ayat yang keempat ini Allah kata yang sebaik-baik kejadian itu adalah kerana roh yang ditiupkan pada seluruh umat manusia, itulah yang menjadikan manusia ini sebaik-baik kejadian ya, sebaik-baik kejadian. Pasal kalau katakan nak cakap ke fizikal ini, tubuh orang paling handsome, paling cantik Ustaz ya, kalau dia tidak ada roh ya, tak ada roh, tak adanya orang nak pergi bercakap dengan dia, orang lari lagi ada ya, pasal dah jadi mayat ya. Jadi fizikal kita ini tidaklah ada nilainya kecuali roh yang bernilai ya, roh yang telah diberikan makanan, roh yang telah diberikan kebaikan sehingga kan melahirkan akhlak yang baik. Ini yang dimaksudkan pada ayat yang keempat. Thumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami mengembalikannya ke tempat serendah-rendahnya. Kita ambil 2 aspek, fizikal dan juga
spiritual ataupun iman, roh sebentar tadi. Kalau bab fizikal ini memang daripada awal kita diciptakan sebaik-baik kejadian dengan kita ada akal ustaz ya. Kita tak dijadikan macam ayam ke arnab ke ya, di mana tidak ada akal ya, walaupun cantik sangatlah panda contohnya kan, comel panda contohnya, tapi dia tidaklah berakal ya. Orang cuba mengakalkan panda jadilah kungfu panda contohnya kan, tetapi itu adalah satu bayangan sahaja. Jadi dari segi fizikal manusia daripada kecil kemudian disempurnakan sebaik-baik kejadian dengan kita ada kekuatan. Allah menyatakan dari segi kemudian apa yang jadi, thumma radadnahu asfala safilin, kemudian diturunkan ke tempat serendah-rendahnya. Kita punya gigi berkurang, rambut hitam jadi putih. Betul. Ya, yang dulu kuat, sendi-sendi semua sudah jadi lemah dan akhirnya bertongkat, bongkok. Maka itu yang dimaksudkan pada ayat yang kelima, thumma radadnahu asfala safilin, kita mencapai kepada arzalil umur, iaitu umur yang lemah. Itu dari segi fizikal. Tetapi lebih daripada itu, Allah nyatakan pada ayat yang keempat ini ialah dari segi spiritual, iman ya, roh kita itu bila diciptakan sebaik-baik kejadian. Dalam surah Al-A'raf ustaz ya, bila Allah menyatakan siapakah aku ya, Allah bertanya pada roh-roh semua manusia ataupun roh ini menjawab qalu bala syahidna, iaitu kami bersaksi ya Allah bahawa engkau adalah Tuhan. Jadi apabila dah berada pada kejadian yang terbaik dari segi roh, thumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami mengembalikannya ke tempat yang rendah. Kerana apa? Kerana dia terlupa ustaz. Terlupa kepada keimanan ataupun syahadah, kesaksian yang telah diberikan suatu hari dulu ya, suatu masa dahulu. Ini yang Allah nyatakan dari segi aspek rohnya, fizikal boleh jadi lemah, iman pun boleh jadi lemah, kecuali siapa? Ayat yang ke-6 kita ingin baca. Ini orang cakap ayat orang pincin ustaz. Ya, ayat pincin. Apa kaitan ayat pincin? Kita lihat dahulu ayat yang ke-6 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Insya-Allah ayat pencing Ayat pencing. Oh, bukan ayam pencin. Bukan. Ayat orang pencin. Orang pencin. Kita pun nak tahu nanti apa kaitannya. Nanti kita dengar dulu ataupun kita baca dulu ayat yang ke-6. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin boleh berkongsi dengan kita semua apakah nama hukum tajwid bagi setiap akhir ayat tu. Mat apa? Wazaitun, sinin, amin, taqwim. Kita wakaf tu dia jadi mat apa? Boleh kongsikan dekat ruangan komen. Mat apa dan berapakah kadar mat dia? Okey, baik. Jom kita baca ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, amal soleh, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Apakah maksudnya Ustaz ya? Sebenarnya kalau kita dari segi fizikal kita kuat, kita beriman, beramal soleh. Bila kita lemah, waktu dah pencin. Itu yang kat pencin tu ya. Maksudnya bila dah pencin, walaupun kita dah tak dapat beramal, nak pergi sembahyang masjid selalu, tak dapat baca Quran selalu, pasal mata pun dah tak berapa nampak, rupa-rupanya Allah kata falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka mendapat ganjaran tidak putus. Kerana apa? Kerana mereka beriman, mereka beramal soleh. Ketika mereka berada pada ahsani taqwim itu, mereka gunakan untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari segi kehidupan kita pun, apabila kita masih hidup ini ustaz ya, kita berada dalam kehidupan ini, kita mengambil peluang apa saja ruang yang ada, kita beriman, kita menambah amal soleh kita, maka Allah kata amal tersebut walaupun kita sudah mati ustaz, dah pencen itu satu pencen waktu dah tua, satu lagi pencen masuk kubur, waktu itu amal kita masih lagi berjalan ghairu mamnun, tidak terputus. Kerana apa? Kerana waktu hidup kita penuhkan dengan amal-amal
iman ya, ataupun dengan keimanan dan juga amal soleh. Kita baca Quran dan kemudian kita ajar pada orang. Maksudnya kalau kita lihat antara sunnah yang besar yang kita nak lihat nanti dalam surah Al-Alaq nanti, iaitu ada sunnah Nabi, ada sunnah daripada Allah. Kan? Sunnah daripada Nabi ini, Nabi belajar Al-Quran. Tetapi sunnah daripada Allah dan juga sunnah daripada Nabi mengajar Al-Quran. Mengajar Quran ni daripada Allah. Allah ajar Nabi dan Nabi ajar pada sahabat. Jadi bagi tuan-tuan, bagi ibu ayah, kita berada di hujung My Quran Time juz yang ke-30 ini, teruskan perjuangan untuk mengajar, kerana itu adalah sunnah Allah yang Allah buat kepada Nabi ya, dan sunnah Rasul kepada para sahabat. Dan belajar adalah apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bercakap tentang pencen ini, ada orang yang dia tak kisah pasal pencen Ustaz ya. Pasal mengapa dia tak kisah? Kerana mereka mendustakan fama yukadzibuka ba'du biddin. Pada ayat yang ketujuh itu, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan hari pembalasan? Orang yang fikir pendek, dia tak fikir macam mana nak siapkan simpanan waktu pencen. Ya. Iman dan amal soleh itu sebenarnya adalah simpanan untuk masa kita sudah lemah nanti. Kita banyakkan waktu kita muda, waktu kita masih kuat ya, dan kemudian untuk menyiapkan di alam barzah dan bila bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Di hujung itu Allah menyatakan, bukankah Allah hakim yang paling adil? Ya, kerana alaisallahu biahkamil hakimin, Allah sahaja yang boleh menghakimi sebenar-benarnya. Kerana ada orang kata tak payahlah fikir pasal hari akhirat ya, tetapi rupa-rupanya nak dapat keadilan sebenar-benarnya memang kena pergi hari akhirat. Kerana kalau kita bercakap tentang ada orang buat kerosakan di dunia ini Ustaz ya, dia mungkin didenda 12 tahun, 14, 15 tahun penjara sahaja. Tetapi kerosakan yang dia buat itu bertahun-tahun. Dia merosakkan kehidupan 20 tahun orang yang dia tipu contohnya. Tetapi dalam masa yang sama, bila kita buat kebaikan, mungkin kita dapat sikit sahaja ganjaran di dunia, maka balasan yang seadil-adilnya apabila kita bertemu hakim yang paling adil, Allah biahkamil hakimin. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan ghaniya, kaya ataupun cukup. Perkataan ini yang kita akan jumpa nanti dalam surah Al-Alaq. 73 kali disebut di dalam Al-Quran, iaitu apabila Allah menemplak kepada mereka yang merasakan diri cukup, diri kaya, tidak memerlukan kepada panduan, bantuan daripada Allah SWT. Siapa mereka? Itulah komentar Allah kepada mereka yang dah pandai, dah bijak, tetapi tidak menggunakannya untuk kembali kepada Allah, menjadi ahsani taqwim, menjadi sebaik-baik kejadian. Jadi kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini dalam surah Al-Alaq, surah yang ke-96, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Bacalah, sebutlah dengan nama Tuhan yang menciptakan segala kejadian di dunia. Bacalah, tulislah dengan pena wahyu yang diutuskan, risalah kebenaran untuk insan. Seluruh kasihnya telah Dia curahkan tulus suci, mengisi ruang hati bagai dalam dingin rindu berdakapan, dengan kata syahdu kasih mesra bersatu. Apa yang kau tahu? Allahu Akbar. Apa yang kau tahu? Tidak ada yang kita tahu melainkan semuanya Allah Subhanahu Wa Taala yang memberitahu kepada kita. Ar-Rahman 'allamal Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allahu Akbar. Itulah antara lirik bacalah daripada Abang Rabbani, apa yang kau tahu, dapatkan original lah
Yang tadi kopi saja. Ini mudah-mudahan Ustaz Faz. Alhamdulillah Ustaz ya. Ia mengingatkan, mengimbau kepada wahyu pertama ya, yang sebenarnya amat-amat indah. Dalam keadaan Nabi sebenarnya sedang berfikir-fikir ya, mencari solusi kepada pelbagai cabaran ekonomi, sosial pada waktu 1400 tahun yang lepas, dan pada waktu itu turun wahyu Ustaz ya, menjelaskan ya dengan 5 ayat pertama daripada surah 96, surah Al-Alaq. Sebelum kita nak membacanya, mari sama-sama kita lihat dahulu bagaimana membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga terus bersemangat, ceria dan bergembira dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Quran, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita, pilih kita untuk menjadi hamba Allah yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu siapa dia? Orang yang belajar Al-Quran. Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, dan mengajarkannya pula. Jadi hari ini kita nak singgah seketika ruangan tajwid kita nak ulang kaji, dan insya-Allah moga-moga kita dapat sampaikan pula kepada sahabat-sahabat kita yang lain, iaitulah kita nak melihat bagaimana tanwin, tanda mati bacaan sukun, idgham, ikhfa dan sebagainya. Mari kita perhatikan dalam ruangan tajwid yang kita sediakan, iaitulah kita nak sempurnakan bacaan hukum nun mati dan juga tanwin dalam ayat yang ke-15 dan 16 surah Al-Alaq yang kita akan bacakan sekejap lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. Sadaqallahul azim. Fokus kita ialah pada hukum nun mati, nun mati ataupun tanwin, iaitulah yang pertama pada kalimah yantahi, nun mati bertemu dengan ta, maka nama dia apa hukum dia? Ikhfa hakiki. Bagus. Kalla la illam, mula-mula lagi, kalla la illam, nun mati bertemu dengan lam, iaitulah idgham bila gunnah, tanpa dengung. Kalla la illam, satu. Yang kedua, yantahi, ikhfa hakiki, dengung 2 harakat. Yantahi, dengung 2 harakat. Kemudian bertemu pula pada lanas fa'ambi, tanwin bertemu dengan ba, tanwin bertemu dengan ba, iqlab. Lanas fa'ambi, dengung juga 2 harakat. Itu untuk ayat yang ke-15. Manakala ayat yang ke-16 kita akan bertemu pertama sekali nasiyatin ka, tanwin bertemu dengan kaf. Tanwin bertemu dengan kaf, apa dia? Ikhfa hakiki. Bagus, dengung 2 harakat. Nasiyatin ka, tanwin bertemu dengan kaf, satu. Yang kedua, tanwin lagi bertemu dengan kha. Tadi bertemu dengan kaf, yang kedua ni bertemu dengan kha. Kalau kita perhatikan baris dia, nasiyatin ka, tanwin baris 2 di bawah bertemu dengan kaf, tak selari. Tengok tu baris dia kan, tak selari. Adapun tanwin pada kalimah kadhibatin kha, kan, tanwin baris bawah bertemu dengan kha, baris dia selari, sama kedudukan dia. Maka itu sebenarnya telah memberi panduan kepada kita, kalau tak selari dengung, kalau selari sama kaki dia tak dengung. Kadhibatin kha, kadhibatin kha, tak dengung. Yang tak selari tadi dengung, yang selari sama kaki dia tak dengung. Masya-Allah. Nama dia tanwin bertemu dengan kha, izhar halqi, tanpa dengung. Jelaskan bacaan kita. Jadi itu antara perkongsian yang boleh kita beri perhatian, dan kita nak praktikkan baca sama-sama, belajar sama-sama. Moga-moga bacaan kita bertambah baik. Kita sudah berada di surah yang ke-95, 96 ni, subhanallah safasa. Masya-Allah. Jadi banyak sebenarnya kita telah pelajari, tetapi walau banyak macam mana kita pelajari, Allahu akbar, sikit sangat ilmu kita sebenarnya. Sikit sangat Allah. Kan apa yang kau tahu kan? Apa yang kau tahu, kita tak tahu apa-apa. Semua Allah punya dan milik Allah. Allah beri sedikit saja pada kita. Allah akbar. Wallahu alam. Moga-moga kita terus bersemangat dengan Al-Quran insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan ya pada Al-Fadhil Ustaz Tarmizi menjelaskan tadi tentang hukum nun mati ya, dan juga tanwin sebentar tadi, dan banyak Ustaz ya, banyak dia punya pilihan-pilihan yang perlu kita gunakan, dan sudah tentunya ilmu-ilmu ini
amat diperlukan, yang Allah ajar kepada kita ni untuk kita amalkan dalam kehidupan kita seharian ketika membaca, ya. Kalau tidak nanti kita ingatkan setiap kali tanwin itu memang dengung Ustaz kan. Rupanya ada huruf-huruf pilihan dan itu adalah kemahiran al-furqan, ya, membezakan yang betul dengan tak betul dalam bacaan, dan ia memberi kesan kepada bagaimana kita berinteraksi dengan kebenaran, ya, mana yang betul, yang tak betul kita minta dijauhkan dalam kehidupan kita seharian. Baik. Jadi kita ingin meneruskan tentang surah Al-Alaq, surah yang mempunyai 19 ayat. Latar belakangnya ia adalah wahyu pertama. Majoriti ulama bersetuju, walaupun ada yang kata bahawa surah Muddathir, ada yang kata bahawa surah Fatihah sebagai surah pertama yang turun, tetapi majoriti memilih surah ini 5 ayat pertama yang turun, kemudian ayat yang ke-6 hingga 19 ini turun. Kemudian mari sama-sama kita membaca surah Al-Alaq, surah ke-96, dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi, tuan-tuan dan puan-puan, kak-kak, abang-abang, adik-adik yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah kita telah mencapai atau telah menjengah satu surah, subhanallah, yang saya kira surah yang kita dengar daripada kecil, subhanallah kan, sehinggalah ke hari ini kita dah bermula daripada awal. Betul Ustaz. Kira macam kemuncak ini antara surah. Betul. Oh, subhanallah. Nanti kalau ada masa khatam nanti Ustaz, harapnya Allah, surah ini kita baca dengan penuh kefahaman lah, ya. Walaupun ilmunya baru sikit lah Ustaz, ya, kita dapat pada hari ini insya-Allah. Sebab ada sahabat-sahabat kita Ustaz Faz yang pergi ke Mekah, kan, yang sanggup untuk yang bersama-sama, yang ada kekuatan tu, dia mendaki sama. Dia nak pergi di tempat Nabi dapat wahyu ni kita. Betul. Tapi sayanglah kalau naik saja tak ada kan, tak memahami apa isi kandungan ini. Allahu akbar, subhanallah. Jadi insya-Allah kita nak sambung bacaan kita surah Al-Alaq. Nanti kita akan jumpa pada ayat yang ke-19, ayat As-Sajdah. Banyak ada 14 dalam Al-Quran, salah satunya dekat sini kalau tak salah saya, iaitulah pada surah Al-Alaq ayat yang terakhir, iaitulah kalau kita ada ruang kesempatan yang baik, boleh kita sama-sama sujud as-sajadah, ataupun kita boleh bertasbih, menggantikan sujud sajadah, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Boleh insya-Allah. Jadi insya-Allah nanti sama-sama kita bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita nak mula bacaan ayat pertama sehingga ayat yang ke-19 dengan bacaan murattal Hijaz insya-Allah. Jom ibu-ibu, ayah-ayah, kita baca sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن
لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Subhanallah. Alhamdulillah. Surah Al-Azim, gitulah bacaan 19 ayat daripada surah Al-Alaq, surah yang pertama Ustaznya, turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berhadapan dengan pelbagai cabaran ketika umur 40 tahun ya. Nabi berfikir bagaimanakah cabaran-cabaran masalah yang berlaku. Ada orang-orang Arab pada waktu itu di Mekah yang membunuh anak perempuan mereka, merasakan anak perempuan ini ataupun orang perempuan sebagai kelas kedua. Ada yang merasakan bahawa kalau saya kaya, saya boleh menekan kepada orang miskin dan saya akan mengaut segala harta yang ada. Ada yang berkuasa terus ingin berkuasa, menolak, menendang kepada siapa sahaja yang ingin mencabar kuasa yang mereka ada. Ada yang merasakan bahawa pendidikan hanyalah pada milik tertentu sahaja dan diabaikan golongan hamba, dipukul, dihenyak, dibunuh. Maka pada waktu itu Nabi berfikir, bertanya apakah solusi perkara ini. Nabi berkhalwah bersendirian ke Gua Hira dan turun wahyu pertama ini daripada ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Allah nyatakan pada ayat yang pertama, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kita maklum bahawa bila Allah menggunakan bismi rabbik misalnya, bukan bismillah, nak menunjukkan hubungan Rabb itu pastinya ada hamba. Subhanallah. Sehingga kan kita apabila kita baca sesuatu, mencari solusi kepada segala permasalahan adalah dengan membaca. Qiraah itu mengumpulkan beberapa perkara menjadi sesuatu yang bermakna, maksudnya membuat research, kajian, kita mencari maklumat, tapi mestilah dengan bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabb yang lebih layak, lebih tahu, selama ini memberi kita macam-macam dan kita tidak mempersoalkan Tuhan atas apa sahaja yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam wahyu pertama ini, dalam ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Allah menjelaskan Rabb ini yang menciptakan Ustaz ya. Bila menciptakan ini, dia lebih kurang kalau ada orang yang menciptakan telefon lah, ya, bukan mencipta daripada asal kan, pasir, silikon apa sebagainya daripada Allah. Tapi bila dia cuba buat kajian dan akhirnya dia boleh cakap, oh mesti 4 segi. Kalau dia nak buat 3 segi pun dia buat 3 segi lah. Pasal apa? Dia yang membuat telefon tersebut. Maka bila kita tahu bahawa Allah ini khalaqal insana min alaq, menciptakan manusia daripada segumpal darah yang tergantung ya. Alaq itu maksudnya sesuatu yang tergantung Ustaz ya. Kalau dalam embrio ataupun dalam perut ibu itu, Allah ciptakan perkara ini kerana Allah lah yang mempunyai segala-gala hak untuk menentukan, untuk memberitahu, untuk menentukan peraturan dalam kehidupan. Macam seorang pencipta, dia kata nak 3 segi 4 segi, nak letak Android ke apa sebagainya, itu milik kepada orang yang menginovasikan produk tersebut. Maka bila Allah menciptakan kita tahu bahawa Allah lah yang menciptakan, dan salah satu cabaran paling besar di atas dunia ini ialah masalah apa Ustaz? Masalah penciptaan. Tak ada universiti, tak ada profesor tahap tinggi, emeritus dan sebagainya yang boleh menyelesaikan satu masalah, iaitu apa? Bagaimana seorang lelaki akan bertemu dengan seorang perempuan dan akhirnya lahirnya seorang anak. Tak tahu Ustaz kan? Orang Perak bertemu dengan orang Sabah. Betul. Kan, berjumpa dekat US kemudian berkahwin dekat Malaysia. Tak ada orang yang boleh bayangkan. Betul. Tetapi akhirnya berkahwin lah. Kan, contohnya bercakap tentang bagaimana daripada seorang lelaki, perempuan dan akhirnya lahir seorang insan dalam kehidupan. Dalam ayat yang ketiga Allah menyatakan Iqra wa rabbukal akram,
Bila dalam ayat yang kedua ni Allah nak menyatakan bahawa manusia ni hina sebenarnya, hina ya, hina daripada segumpal darah, asalnya daripada sperma, bagaimana ia tercipta. Allah menyatakan bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia, kerana yang mulianya adalah Tuhan, bukan manusia. Kalau kita pandai, kalau kita bijak, kalau kita boleh bercakap, boleh berfikir, membuat inovasi, sebenarnya itu datang daripada siapa? Allah ataupun Rabbukal Akram, Tuhan yang maha mulia. Tuhan yang maha mulia. Kita ini tidak mulia apa pun. Kita mulia ini kerana menumpang kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita perasan bahawa ayat pertama, ayat yang kedua, ayat ketiga ini dua kali Iqra dan Iqra. Betul. Maksudnya baca ni kena banyak kali, Ustaz. Dia tak boleh baca sekali lepas tu kita harapkan bahawa kita terus sahaja mulia. Tak, dia perlu diulang. Dan lebih daripada itu, Allah nyatakan allazi 'allama bil qalam. Salah satu kemuliaan Allah itu bila Allah mengajarkan manusia guna pen, Ustaz. Guna pen. Ya, ingatkan pen ni kita rasa alah senang je kot. Tetapi sebenarnya cara pembelajaran yang berkesan, satu ialah baca, satu lagi adalah menulis. Menulis. Ya, bagi tuan-tuan yang mengikuti My Quran Time, berbeza yang dengar sahaja dan juga yang menulis. Memang berbeza. Pasal apa? Pasal bila menulis ini, satu kita boleh gunakan untuk panduan kita dan kita boleh pindahkan kepada orang lain, dan ini adalah teknik pembelajaran berkesan yang Allah nyatakan pada ayat yang keempat. Zaman sekarang ada type, maksudnya ada apa? Ada rekod YouTube dan sebagainya, tetapi asasnya masih lagi kena tulis. Nak rancang buat program, nak rakam YouTube pun kena tulis apa nak buat, nak cakap apa dan sebagainya, kerana ini adalah satu perkara yang amat berharga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang kelima Allah menyatakan Allah mengajarkan manusia apa yang tak diketahui. Maksudnya apa sahaja yang kita ketahui itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa kepentingan kita dibekalkan 5 ayat ini pada Nabi? Ada masalah, Nabi sebenarnya tak tahu macam mana nak selesaikan. Allah yang pernah terus menyelesaikan masalah terbesar namanya penciptaan manusia. Mana-mana universiti tak ada yang boleh selesaikan perkara tersebut. Orang berkahwin, ustaznya, dia kalau dah berkahwin, dia nak ada anak, dia tak boleh pergi jumpa profesor, doktor mana untuk saya nak anak, tak boleh. Walaupun ada teknik beradas ke apa sebagainya, tetapi masih lagi perlu merujuk kepada Tuhan yang menciptakan. Poinnya apa? Poinnya, kalau katakan yang paling besar masalah Allah boleh selesaikan, ya, kita lahir, kita ada anak, kita melihat anak, kita tahu bahawa masalah terbesar Allah selesaikan. Kalau ada masalah lain dalam hidup, masalah ekonomi, sosial dan sebagainya, mudah saja bagi Allah. Kerana apa? Kerana Allah pernah menyelesaikan masalah terbesar. Masalah kecil-kecil, kita mungkin tak ada duit, kita rasa tak ada idea untuk bekerja, nak membina semangat, ada konflik dalam rumah tangga dan sebagainya, Allah boleh selesaikan. Syaratnya apa? Baca dengan nama Tuhan. Pada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-14, panjang sebabnya, itu sebenarnya komentar Allah tentang orang yang dah diajar pena, pandai, ya, diajar macam-macam ilmu, tetapi dia sombong, Ustaz. Allah kata kalla innal insana la yatgha. Manusia ini secara hakikatnya ialah dia melampau. Terutama yang pandai menulis, yang pandai ilmu, dia makin tinggi ilmunya. Seperti Abu Jahal, asalnya nama Abu Hakam, dia rasa bahawa dia pandai dan dia mulalah melampau batas. Apakah yang beliau buat? Nanti kita akan tengok. Tapi Allah komentar pada ayat yang ke-7, orang begini dia rasa diri bagus. Itu sebabnya peringatan Allah kepada kita dalam surah At-Tin, Allah puji kita, Ustaz, ya. Allah puji dengan ahsani taqwim. Kemudian Allah kata turun asfala safilin, itu apabila seseorang itu melampau, bila rasa diri bagus. Tetapi sebenarnya kalau kita nak kekal ahsani taqwim, kena inna ila rabbika ruj'a pada ayat ke-8. Kembali pada Tuhan. Walau belajar master PhD tinggi macam mana pun, kembali kepada Al-Quran. Tak boleh lari. Kerana kalau kita tidak kembali, jadilah seperti Abu Jahal. Ara'aital ladzi yanha, dia menghalang Nabi untuk solat. Itu ayat 9-10. Kemudian dia rasakan bahawa dia lebih dapat petunjuk, dia lebih betul berbandingkan Nabi. Padahal Nabi yang dapat hidayah, tapi dia kata Nabi ni sesat pada ayat yang ke-11. Ataupun dia merasakan dirinya lebih baik, padahal Nabi mengajak orang kepada takwa, dia Abu Jahal ini mengajak orang kepada melawan Tuhan pada ayat yang ke-12. Kemudian apa yang dibuat oleh Abu Jahal? Berdusta dan berpaling, ya, menafikan kebenaran dan tidak mengindahkan ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini. Kita saksikan
kita gunakan manfaat buah-buahan untuk jaga kesihatan diri. Yang itu kita ambil daripada ayat 1 surah At-Tin, tapi lebih daripada itu ialah kita tahu di sebalik buah-buahan kita tahu ada wakil ataupun penerangan tentang Nabi Nuh dan Nabi Isa sebenarnya dalam kita menjadi orang yang terbaik, yang sihat dari segi fizikal, sihat dari segi spiritual. Yang kedua, hargai nikmat sihat dan usia muda dengan memperbanyakkan amal agar kita dapat amal pencen, maksudnya seperti mana yang kita bincang tadi. Seterusnya pada surah Al-Alaq, dapatkan ilmu daripada ucapan, pembacaan dan penulisan, itu kaedah belajar yang terbaik. Dan seterusnya, hormati orang yang melaksanakan solat dan membawa kebenaran, jangan didustakan. Kita berdoa di A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa mak ayah kami, mak ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkan hati kami untuk kami terus mendalami Al-Quran, lancarkan lidah kami, fasihkan mulut kami menyebut kalimah-kalimah-Mu Al-Quran ya Allah. Jadikan hati kami hati yang senantiasa terpaut dengan Al-Quran ya Allah. Muliakan kami dengan kemuliaan ketinggian Al-Quran. Permudahkan kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Minnakum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, mengampunkan kita, terus kita mampu membaca dengan nama Tuhan. Inilah kempen yang kita ingin teruskan dalam tabung gerakan Al-Quran, satu platform tuan-tuan kita berkongsi. Baca dengan nama Tuhan, sudah pastinya kita ingin kembali kepada rujukan daripada Allah, iaitu Al-Quran. Kita akan menyambung kembali semula dalam halaman seterusnya My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Allahumma arhamna bil Quran